Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 ingin mempersembahkan sebuah video yang bertajuk Integrasi Teknologi dalam Kehidupan. Video ini mengandungi 5 tajuk kecil yang akan diulas oleh rakan-rakan kumpulan. Tajuk yang pertama iaitu pengenalan. Kepada video ini akan dijelaskan oleh Nurjana Syakirin binti Syafawi. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurjana Syakirin akan mengemukakan topik berkaitan integrasi teknologi dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa yang diberikan akal yang baik untuk berfikir berbanding dengan makhluk lain seperti haiwan. Apabila kita menggunakan akal dengan sebaiknya, ia menjadikan kita sebagai seorang manusia yang bertamadun. Jika kita lihat pada zaman kegemilangan tamadun Islam pada masa lalu, terdapat ramai tokoh saintis Islam yang berjaya mencapai kejayaan dalam bidang sains dan teknologi. Antaranya ialah Al-Farabi dalam bidang fizik dan juga Ibn Sina yang banyak menyumbang dalam bidang perubatan. Sumbangan awal mereka pada masa lalu telah menyebabkan perkembangan yang pesat dalam bidang sains dan teknologi pada masa kini. Dalam meniti arus pemodenan yang pencabar akal dan minda, perkembangan dan penambahbaikan teknologi sering menjadi bualan dan target utama dalam mencapai kemajuan negara. Justru itu, berlakunya integrasi teknologi yang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Antaranya ialah dari segi aspek komunikasi, pendidikan, ekonomi dan juga pengangkutan. Pelbagai persoalan yang bermain di minda untuk mengetahui sejauh mana teknologi saling bergantung dalam kehidupan kita. Oleh itu, sahabat-sahabat saya akan mengulas isu ini dengan lebih lanjut lagi, iaitu berkaitan dengan pertama, perbezaan teknologi dulu dan sekarang, dan yang kedua, peranan Malaysia dalam memajukan teknologi, serta kebaikan dan keburukan teknologi, dan akhir sekali, kesimpulan setelah segala isu ini dikupas nanti. Topik yang kedua pula ialah perbezaan teknologi dahulu dan sekarang. Topik ini akan diulas oleh Nurhanan Hamiza binti Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hanan. Saya akan terangkan tentang perbezaan teknologi dahulu dengan sekarang. Dalam era dunia tanpa sempadan sekarang ni, semua maklumat hanyalah di hujung jari kita saja. Kemajuan teknologi telah membawa kita kepada satu perubahan kehidupan baru manusia pada masa kini. Kemajuan tidak boleh dinafikan kerana penciptaan teknologi ini oleh kebijaksanaan manusia sendiri. Akal fikiran manusia ini sentiasa berterusan. Oleh itu, pelbagai kesimpulan yang dibuat oleh individu berdasarkan pengamatan tentang kesan kemajuan teknologi sama ada membawa kepada kemajuan ataupun kemusnahan alam. Tidak dapat dinafikan kan sekarang ni bahawa teknologi begitu penting dalam pembangunan masyarakat. Kewujudan teknologi yang canggih telah menjadikan sesuatu perkara lebih mudah untuk dilaksanakan. Lihat sahaja ciptaan teknologi seperti kereta, komputer, telefon dan teknologi-teknologi lain yang begitu lumrah dalam kehidupan manusia sekarang ni yang banyak sangat memberi manfaat kepada manusia. Contohnya, manusia dapat memperolehi ilmu pengetahuan menerusi teknologi dan sains. Macam kita boleh lihat sekarang ni, sudah wujud buku secara elektronik dan internet pula mendedahkan dan memudahkan manusia untuk memperoleh pelbagai informasi dengan hanya menekan keyboard sahaja. Kita dah boleh untuk cari maklumat yang kita perlukan. Manusia menjadi semakin mengetahui keadaan sekeliling mereka dengan munculnya teknologi. Sebenarnya, semua hasil ciptaan teknologi ini menjadikan kehidupan manusia lebih selesa. Kalau dahulu, manusia terpaksa bekerja keras untuk melakukan suatu kerja. Kini sudah berubah. Kesimpulannya, perkembangan teknologi memberi sumbangan yang ketara dalam hidup kita. Mungkin ada hasil ciptaan itu membawa kepada keburukan, tetapi semua kesan buruk itu ditimbulkan oleh sikap manusia sendiri. Oleh itu, kita sebagai manusia harus menghargai semua ciptaan, teknologi dan sains. Topik yang seterusnya ialah peranan Malaysia dalam teknologi. Topik ini akan diulas oleh
Nur Husnina Syaza binti Rizwan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Husnina Syaza. Saya akan membentangkan peranan-peranan Malaysia dalam memajukan sains dan teknologi. Yang pertama, Malaysia mestilah mempunyai peranan dalam keupayaan untuk memajukan sains dan teknologi. Malaysia mesti mempunyai keupayaan untuk memaju dan menyelaraskan sumber-sumber sains dan teknologi yang ada di dalam negara supaya mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang berasaskan sains dan teknologi yang progresif, iaitu satu masyarakat yang berdaya cipta dan berpandangan jauh, sebuah masyarakat yang bukan sahaja dapat memanfaatkan teknologi pada masa kini tetapi turut menjadi penyumbang kepada kemajuan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan. Yang kedua, kerajaan perlulah berusaha supaya negara Malaysia dapat berdaya saing dengan negara luar. Kerajaan perlu menghantar pakar-pakar sains dan teknologi ke luar negara untuk berkongsi idea serta dapat menerima ilmu yang baru untuk dipraktikkan di negara sendiri. Dengan ini juga, Malaysia juga akan dapat dikenali sebagai negara yang berdaya saing dan maju setanding dengan negara luar. Yang ketiga, menyerapkan sains dan teknologi dalam sektor pendidikan. Sains dan teknologi memainkan peranan penting agar Malaysia mampu menjadi negara maju dan melaksanakan ekonomi berasaskan pengetahuan. Usaha menyerapkan sains dan teknologi ke dalam sektor pendidikan akan dapat menghasilkan golongan guru dan pelajar yang bijak komputer dan seterusnya menjadi penyumbang kepada pembangunan ekonomi pada masa hadapan. Manakala topik yang keempat pula ialah kebaikan dan keburukan teknologi. Topik ini akan diulas oleh Nurul Hidayah binti Baharin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hidayah binti Baharin akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan teknologi dalam kehidupan. Kebaikan teknologi dalam kehidupan. Yang pertama, memudahkan kerja seharian. Sebagai contoh, teknologi mesin basuh pinggan dan peti ais. Bukan sahaja peralatan di rumah, malah pelbagai lagi teknologi telah dicipta untuk memudahkan kerja-kerja seharian. Yang kedua, menjimatkan masa. Sebagai contoh, teknologi pengangkutan telah menjimatkan masa perjalanan dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Ketiga, kemudahan berkomunikasi. Kecanggihan teknologi masa kini memberi banyak kemudahan berkomunikasi kepada seluruh masyarakat Malaysia. Yang keempat, teknologi perubatan membantu mengawal atau mengubati penyakit. Perkembangan teknologi perubatan telah banyak menyelamatkan nyawa manusia. Yang kelima, meningkatkan pengeluaran. Teknologi telah banyak membantu para peniaga dalam meningkatkan pengeluaran. Keburukan teknologi dalam kehidupan. Yang pertama, jenayah. Perkembangan teknologi juga boleh membawa kepada keburukan, terutama sekali di dalam jenayah cyber. Yang kedua, kurang pergaulan. Pelbagai jenis gadget dan permainan secara online telah menyebabkan kurang pergaulan di kalangan remaja dan kanak-kanak. Yang ketiga, menjejaskan kesihatan. Pada masa kini, terdapat banyak makanan dalam tin yang telah dicipta oleh teknologi. Yang keempat, kesan kepada sikap. Masyarakat akan menjadi leka dan sikap malas semakin meningkat. Yang kelima, mengancam nyawa manusia. Sebagai contoh, teknologi nuklear boleh mengancam nyawa manusia. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan ini akan disimpulkan oleh saya sendiri, iaitu Syazatun Nurain binti Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazatun Nurain binti Fadli ingin membuat kesimpulan tentang ulasan yang telah rakan-rakan saya ulaskan sebentar tadi. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan melalui ulasan tersebut
ialah kemajuan teknologi yang pesat dari zaman ke zaman telah mengubah cara pemikiran masyarakat dunia. Selain itu, segala teknologi yang dicipta banyak memudahkan segala kerja-kerja dalam jangka masa yang pendek. Contohnya, cara penghantaran pesanan zaman sekarang hanya beberapa saat sahaja berbanding zaman dahulu yang memakan masa yang lama. Jelaslah kebanyakan masyarakat kini bergantung dengan teknologi yang sedia ada. Walau bagaimanapun, terpulang kepada individu atau pihak-pihak tertentu dalam menggunakan kebaikan teknologi dan tidak melakukan sesuatu yang buruk dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang, sehingga memberi kesan kepada negara, masyarakat dan diri sendiri. Akhir sekali, saya ingin mengatakan bahawa akan banyak lagi teknologi-teknologi yang akan datang menembusi kehidupan masyarakat dunia kerana adanya manusia yang mempunyai pemikiran yang meluas dan berfikiran di luar kotak untuk meneruskan penciptaan teknologi bagi memudahkan kehidupan harian masyarakat. Jelaslah di sini bahawa integrasi teknologi telah banyak mengubah perjalanan hidup masyarakat di dunia dari segi pendidikan, perniagaan, keselamatan negara dan ekonomi negara, seterusnya dan sebagainya. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.